Okey, hai. Selamat petang. So, jumpa lagi kita pada kelas minggu ni. Okey, tajuk minggu ni kita akan masuk kepada 4.3, kita hai sains tingkatan 1. Okey. First sekali, apa yang akan kita belajar selama minggu ini? Kita akan belajar tentang kitar haid, berkomunikasi dengan kitar haid dan urutan perubahan pada dunia uterus masa haid, menghubung kaitkan waktu subur kita haid dengan proses persenyawaan, mewajarkan kepentingan menguruskan kebersihan diri semasa haid. Okey. Yang pertama, apakah itu haid? Haid, so kamu tolong baca kat depan ni. Haid ialah perleluhan lapisan dinding uterus dan darah mengalir melalui faraj. Ingat lagi tak faraj tu macam mana? Sebelum ni kita dah belajar kan sistem pembiakan wanita dan lelaki. So, ini kita sambungan kepada sistem pembiakan. Dalam haid ada juga dinamakan kitar haid. So, apakah kitar haid? Kitar haid merupakan satu siri perubahan yang berlaku pada dinding uterus dan ovari dan ianya melibatkan pembentukan dan pembebasan telur yang matang. Telur dekat sini maksudnya adalah ovum. Ovum adalah gamet betina, manakala sperma merupakan gamet jantan. Kitar haid ini juga telah dikawal oleh otak dan sistem endokrin. Sistem endokrin ni sistem apa? Sistem endokrin ni adalah sistem hormon bagi manusia. So kitar haid ini dikawal oleh otak dan sistem endokrin yang membebaskan hormon, dan proses kitaran haid ini mengambil masa selama 28 hari. Ini adalah gambar bagi fasa haid. Bermula dengan hari pertama hingga hari kelima, dia dikenali sebagai fasa haid. Waktu fasa haid ini berlaku perleluhan dinding uterus yang mana ada darah mengalir. Kemudian fasa pemulihan lapisan uterus selepas datangnya darah haid, dia akan pulih semula. So, ianya berlaku pada hari ke-6 hingga hari ke-11. Pada hari ke-12 hingga hari ke-17, ianya dikenali sebagai fasa subur. Kenapa dikenali sebagai fasa subur? Fasa subur ni pada hari ke-14 akan berlakunya proses pengovulan yang mana ovum akan dilepaskan dari ovari pada hari ke-14. Ataupun dikenali sebagai fasa subur lah. Dan last kali bermula pada hari 18 hingga hari ke-28, sekiranya ovum ini tadi tidak disenyawakan, ianya akan dijadikan sebagai fasa pra-haid yang mana dinding uterus ni akan mula menebal. So kita haid ni 4 fasa. Fasa pra-haid, fasa haid, fasa pemulihan lapisan uterus dan fasa subur. Faktor-faktor yang mempengaruhi kita haid pula ialah pertama, pengambilan nutrien. Yang kedua, perubahan badan secara mendadak sama ada semakin membesar atau semakin mengecil. Ketiga, perubahan emosi dan tekanan mental. Bila kita makin stres, so kita haid pun akan berubah. Tetapi murid-murid tolong ingat, kita ada menopause. Salah ejaan, MES sepatutnya MENOPAUS, menopause. Itu dikenali sebagai putus haid, iaitu dia berlaku pada umur 48 hingga 55 tahun. Seterusnya. Salah pula. Ini adalah fasa-fasa kita haid. Kita ada 4 fasa. Ingat, 4 fasa. Fasa yang pertama adalah fasa haid. Itu pada hari yang pertama hingga hari kelima. Yang mana pada fasa haid ini, lapisan dinding uterus ni dan salur darah serta ovum yang tidak disenyawakan terlulur dan tersingkir apabila haid bermula. Ini adalah cervix, yang bawahnya ada faraj ya. Saya tak boleh nak lukis kat sini. Kemudian pada hari ke-6 hingga hari ke-11 dinamakan fasa pemulihan.
iaitu dinda uterus mula dibina semula. Okey, dia dah meluluh, kemudian dia akan makin dia menipis. So bila dia luluh dia akan menipis. Jadi dia akan bina semula dinda uterus dan dia dah get ready untuk penempelan yang akan disenyawakan sekiranya ada persenyawaan. Okey, pada hari ke-12 dan hingga hari ke-17 dinamakan fasa subur, iaitu ovum dibebaskan dari ovari pada hari ke-14 dan dinda uterus dan salur darah terus mengembang. Dia akan terus mengembang lah. Okey, tengok ini tebal dan meluluh. Ini nipis, dia mula nak menebal dan ianya semakin menebal. Okey, jika ada sperma mungkin berlakunya persenyawaan. Bila berlakunya persenyawaan, ovari akan menempel dekat uterus. Okay? Kemudian dia jadi embrio, kemudian dia baby. Ya? Seterusnya pada hari ke-18 hingga 28 adalah fasa pra-haid. Dinda uterus terus menebal dan kaya dengan salur darah. Okay, bila dia tak ada berlakunya persenyawaan, dinding ni tadi makin menebal. Dia penuh dengan salur darah. Okay? Bila penuh dengan salur darah, dia akan kembali mengulangi proses fasa haid, iaitu dinding akan meluluh. Sekiranya tadi pada fasa yang 3 ni, fasa subur, ada berlakunya persenyawaan, ovum ini akan menempel. Okay, dia akan menjadi zigot. Okay, kemudian dia akan menempel di sini jadi embrio. Kemudian bertukar menjadi fetus, akhirnya dilahirkan sebagai bayi. Tetapi jika tiada persenyawaan, dia akan jadi fasa pra-haid yang mana dinding dia akan semakin menebal, kaya dengan salur darah. Okay, kaya dengan salur darah. Bila dah kaya salur darah sehingga hari ke-18, ke-28, dia akan meluluh menjadi fasa haid. Dia akan rotate lah. Okay, fasa haid, pemulihan, subur, pra-haid. Ingat, fasa haid, ulang balik sama-sama. Fasa haid, fasa pemulihan, fasa subur dan fasa pra-haid. Pra-haid ni maksudnya nak berlakunya haid. Okay. Okay, seterusnya apa yang kita akan buat bila kita datang haid? Okay, datang haid ni adalah kawan wanita, lelaki tak ada datang haid. So, yang kawan wanita, make sure awak mesti tukarkan tuala wanita 3 hingga 4 kali sehari. Jangan pakai tuala wanita terus sampai esok pagi. Nanti boleh kena jangkitan kuman dan bakteria. Okay? Boleh menyebabkan jangkitan saluran kencing, UTI. Okay. Kemudian mesti mandi dengan kerap. Badan kita keluar darah banyak. So kalau kita tak mandi, tak pakai sabun, kita akan bau busuk. Awak pernah basuh ikan tak? Ikan tu bau hanyir tak? Macam tu lah nanti bau badan awak. So kerap digalakkan kerap mandi untuk membersihkan badan. Okey, seterusnya apa yang akan berlaku sekiranya seseorang perempuan itu mengalami masalah kitar haid yang tidak stabil? Okey, kalau ada masalah kitar haid yang tak stabil, apa yang akan berlaku? Okey, sebenarnya orang yang ada masalah kitar haid ni dia ada beberapa kesan. Yang pertama adalah tanda kemandulan. Okey, bila ada masalah kitar haid, dia akan menyebabkan kemandulan di mana tanda awal masalah sistem pembiakan. Rawatan yang lambat boleh menyebabkan masalah kesihatan yang lebih serius seperti kanser ovari, kanser cervix dan kanser uterus. Kemudian bila haid ini tidak stabil, ia juga menyebabkan kesukaran untuk merancang keluarga. Kita tak tahu bila kita period, bila akan period. Jadi tak suka nak menentukan hari subur. Okay, kalau orang yang normal, dia akan subur pada hari ke-14 hingga 15. Okay, sebab ada berlakunya proses perovulan. Tapi bila orang yang period tidak stabil, haid tidak stabil, dia akan susah nak tentukan bila hari 14, bila hari ke-13. Okay? Susah untuk merancang ataupun mencegah kehamilan. Dan orang yang haid tidak stabil ni boleh kemungkinan datang haid secara berpanjangan yang menyebabkan berlakunya kehilangan darah yang banyak. Bila tubuh menjadi lemah dan mudah pengsan, wanita tersebut boleh mendapat penyakit anemia. Okay, anemia ni kekurangan darah merah. Okay, seterusnya checklist. Kita checklist dulu apa yang kita dah belajar hari ni. Yang pertama, kita haid dan urutan perubahan. Ingat tak? Yang pertama fasa haid.
Yang kedua, fasa pemulihan. Yang ketiga, fasa subur. Yang keempat, kalau tak berlakunya persenyawaan, dia akan jadi fasa prahaid. Okey, ulang balik, ikut sama-sama. Fasa haid, okey, darah turun. Kemudian darah berhenti, dia akan jadi fasa pemulihan. Bila uterus tu mula menebal. Kemudian fasa subur ni akan berlakunya pengovulan. Sekiranya tiada berlakunya proses persenyawaan, fasa keempat akan berlaku iaitu fasa prahaid. Dia akan mula standby. Minda uterus semakin menebal dan kaya dengan salur darah untuk diluluhkan menjadi kita haid. Okey, seterusnya hubungkan waktu subur kita haid dengan proses persenyawaan. Dah kita belajar. Waktu subur adalah hari ke-14 dan ke-15. Sekiranya berlakunya persenyawaan di situ, fasa 4 tak akan berlaku sebab akan berlakunya embrio. Embrio ni akan menempel pada dinding uterus, dinding rahim itulah. Dan yang ketiga, kita dah tahu tentang kepentingan menguruskan kebersihan diri semasa haid. Mesti kerap mandi, okay? Mesti kerap mandi, mesti kerap tukar tuala wanita. Okay? So salin nota muka surat 105 dan buat latihan dalam Google Form. Okay? Google Form ada yang saya beri ni lah. So make sure buat. Kalau tak faham, pesanan dengan saya. Okay? Pesanan dengan saya, tanya saya apa yang awak tak faham. Okay? Sebab saya ambil masa supaya awak boleh ambil masa awak sendiri untuk buat latihan. Kalau saya tentukan sekian-sekian hari bulan kena hantar, bila masa kena hantar, nanti ada yang tak sempat. Okay? Ada orang yang share handphone, ada yang mak ayah bekerja. Jadi saya bagi dalam bentuk video rakaman supaya awak boleh tengok bila awak free, bila mak ayah awak ada, dan tolong buat. Okay, itu saja yang saya mohon daripada kamu. So, jumpa lagi. Sekian. Terima kasih.